berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami sungguh rindu 主啊，我们真的渴慕， hidup kami dapat menjadi satu berkat bagi banyak orang. 我们的生命能够成为多人的祝福， Menjadi penggenapan dalam panggilan Tuhan. 成为成全主你的呼召。 Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas hidup kami. 主啊，当年你的旨意成全在我们的生命， Dan kami perlu hikmat untuk mengerti kehendak-Mu 我们也需要智慧来明白主的旨意。 melalui kebenaran firman-Mu. 借着主你的真理， Mampukan kami mengerti 帮助我们能够明白， dan menghidupinya dalam kehidupan kami keseharian. 并且活出来在我们每日的生活里。 Tolong kami Tuhan, 主啊，求你帮助我们， kami mau taat dan setia 我们要顺服并且忠心， hanya kepada kebenaran firman Tuhan. 唯有忠心于主你的道理。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， kami berdoa menyerahkan waktu ini. 我们祷告，将这事件交托。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kukasihi. 平安，弟兄姐妹，我所爱的。 Terima kasih untuk kesempatan dari gembala dan pengurus yang boleh memberikan kesempatan pada saya untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. 感谢神，也感谢这个牧堂能够邀请我今天来分享神的道。 Ya, sudah lama tidak berjumpa dengan saudara sekalian. 很久了没有遇见大家， Doa saya kiranya tetap dalam kondisi baik, sehat dan bersemangat. 我为大家祷告，但愿我们仍然在好的情况之下，并且仍然有这个精神。 Saya juga membawa salam dari keluarga besar Gereja Kristen Nasional Injili GKNI Jemaat Penil. 我也代表我们的教会平鲁以乐的 GKNI 向大家问好。 Dan juga selamat untuk penempatan tempat yang baru bagi Jemaat GKY Pontianak. 也恭喜大家能够进入新的教堂。 Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama melihat buah roh yang kedua, yaitu sukacita. 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们要再看圣灵的第二个果子，就是喜乐。 Ya, saudara, kalau boleh tanya saudara, kalau pertanyaan ini bagaimana jawaban kita? Apakah Anda bahagia? 弟兄姐妹们，我想请问大家，要问大家是否有这个幸福？ Jika diberikan satu penilaian saudara, ya kita menilai diri kita sendiri, ya poin diri saya ini termasuk orang yang bahagia atau tidak, berapa poinnya? 如果请大家来评价自己，你自己评价自己，对这个幸福你有打几分？ Ini adalah satu pertanyaan yang akan terus kita gumulkan dalam sepanjang hidup kita. 我们一生一世都会一直的去奋斗在这个提问当中。 Seringkali di gereja WL akan menanyakan, ada sukacita hari ini? 常常在教会人会问，是否今天你有喜乐吗？ Ya, tetapi terkadang sebagian besar menjawab dengan ya nada biasa-biasa, amin. Ya. 常常的就是大部分的人会这个很普通的声音回答阿门。 Sepertinya itu sudah menjadi latahnya kita kalau di gereja, ya ada sukacita, amin. 就好像我们已经没有灵的口号一样，我们问有没有喜乐，然后有人回答阿门。 Tapi benar-benarkah sukacita itu ada dalam hati kita? 但是是否真正喜乐犹在我们的心里呢？ Inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Allah pasti dan harus ada. 这就是保罗所说的，每一个人被圣灵充满的人，肯定并且要有这个喜乐。 Dan ini terus menjadi pergumulan kita seumur hidup, saudara. 这成为我们一生一世的奋斗了，弟兄姐妹。 Sama halnya dengan apa yang sudah kita dengarkan dalam khotbah sebelumnya tentang buah roh, yaitu kasih. Itu juga PR kita seumur hidup. 就好像我们已经听过以前的讲到，关于圣灵的果子就是仁爱，也是我们应该奋斗的。 Nah saudara, menurut Anda, kira-kira bagaimana kriteria seseorang itu baru bisa disebut bahagia? 大家的看法是怎样？一个人说是他的幸福，是否是怎样的评估呢？ Kira-kira apa saudara? 那大概有什么这个标准？ Saya itu bisa atau sudah boleh orang berpikir bahwa saya bahagia kalau saya memenuhi standar apa? 是否人会想或者评估我已经幸福了是怎样的用一种的标准？ Kira-kira apa saudara? 用哪种的标准？ Wah, mulai banyak di pikiran kita ya. 我们开始想了许多。
Ada yang pasti langsung, wah kalau saya punya banyak uang, 有人会想，如果我有很多钱的话， kalau saya punya gelar atau pendidikan yang tinggi, 如果我有学位并且很高的这个学业， alangkah bahagianya. 有多么的幸福呢？ Hendak dipandang rendah sama orang. 别人不会看不起我们 Atau kalau saya punya keluarga yang harmonis, 或者我有美满的家庭， kalau bisa itu dari tempat parkir sampai masuk ke gereja itu gandengan terus. 如果可以的话，从停车场直到我们进来一直的牵着手。 Sekali buka IG-nya, waduh pokoknya mesra terus foto keluarganya. 一打开他的 IG 就看见他美满的家庭，每一张照片都是他的家庭。 Ternyata selidik punya selidik. Ya saudara, orang yang paling sering ngepost yang bahagia-bahagia, ternyata keseharian tak sebahagia orang-orang yang tak pernah ngepost apapun ya. 原来我们做调查的话，他们常常摆幸福的家庭的照片仍然没有像那个没有摆照片的人更幸福。 Lebih lucu lagi, loh ternyata kamu sehari-hari begitu, ku bilang ya. 更可笑的，原来你每天过的生活是这样的。 Itu dia suruh saya foto gaya begitu supaya jangan sampai orang tahu masalah rumah tangga kami. 就是我的配偶叫我这样的这个摆这个姿势来拍照。 Banyak kriteria atau banyak penampakan yang kita lihat sepertinya dia bahagia. 很多这个标准我们看起来好像一种标记，他是很幸福的。 Tapi ternyata tidak demikian saudara. 但是原来不是这样的，弟兄姐妹。 Nah maka saudara, ada seorang itu adalah bapak trading dunia ya. 有一位是世界的这个商场的富， Ya, Jesse Livermore. 他的名字叫做Jesse Livermore。 Ya, dia mulai mengenal pasar saham itu usia 14 tahun saudara bayangin. 他已经认识了这个股票的商场，在他14岁的时候。 Dengan uang $5 dia keluar dari rumah dan akhirnya dia itu menjadi orang terkaya berkat kemampuannya. 他带着5块美金，然后从家里逃出来，然后他成为很有钱的人。 Tetapi tidak berlangsung lama saudara. 但是 Ya, 不久，弟兄姐妹， tahun 1929 pasar saham Amerika jatuh. 在1929年的时候，美国的股票市场这个倒下。 Tahun 1934 akhirnya Livermore dinyatakan bangkrut. 然后在1934年的时候，这个 Jesse Livermore 他就宣布倒闭。 Dia putar uangnya dari hasil utang-utang saudara dan tak mampu lagi untuk menutup. 然后他赔了许多的家产，然后不能够填满他的债务。 Sebagai seorang miliarder dia meninggal dengan luka tembak di kepalanya. 成为一位亿万富翁，然后到最后他自杀开枪打他自己的头。 Maka anak-anak muda mulai banyak mencari, ya sebenarnya saya bisa bahagia karena apa? 然后很多年轻人在寻找，实际上我能够幸福借着什么呢？ Saat ini banyak yang menginvestasikan apa yang dia punya untuk saham dan lain-lain. 这时候很多人投资他的财产在这个股票上。 Ya, keluar dari pekerjaan yang ada dan menginvestasikan bukan hanya uang, seluruh hidupnya, waktunya berpikir saham akan bisa membuat dia menjadi seorang yang bahagia. 他辞了他的工作，然后投入在这股票当中，然后他思想能够成为大富翁，借助这个股票。 Jesse Livermore ini menjadi satu contoh bahwa ternyata saham tak dapat diandalkan. 这位 Jesse Livermore 他成为一种的这个代表。 这个股票根本没有带给我们幸福。 Maka saya ingatkan saat ini banyak sekali anak-anak muda termasuk gereja saya bermain seperti itu. Saya hanya ingatkan jangan hatimu dan hidupmu terikat penuh kepada itu. 所以今天我劝我的年轻的弟兄姐妹，好让他们可以玩耍这个股票，但是不要你的心被系在其中。 Berapa banyak orang telah menemukan kekosongan di dalamnya setelah mendapatkan apa yang dia mau. 很多人得到了他所想要的，但是心里充满了虚空。 Maka saudara, menjadi pertanyaan kita bagaimana untuk saya ini dapat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. 所以身为我们每个人的提问，我真正能够找到这个喜乐或者幸福是从哪里来？ Karena ini yang ku perlu. 因为这是我所需要的。
Aku pikir kriteria seperti itu bisa, tapi sampai kepada puncak itu aku juga temukan satu kekosongan. 我以为得到那件事我能够得到了幸福，但是得到了那件事我也得到了这个虚空。 Maka saudara yang kukasihi, ya Paulus mengingatkan kita dalam satu surat ya yang ia tulis di dalam kesengsaraannya di penjara. 所以我们看保罗在他受苦的时候，在监牢里他所写的一封书信， Kita baca sama-sama. 我们一起来念。 Filipi pasal 4 ayat pertama. 腓立比书第4章第1节， Ya, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. 你要站立得稳在主里。 Saudara, kunci kita mendapatkan satu sukacita yang sejati itu adalah teguh dalam Tuhan. 关键我们能够找到这真正的喜乐，就是我们站立在主里得稳。 Maka buah roh itu dapat dihasilkan ketika kita yang adalah ranting ini ada pada pokok yang benar. 我们能够结出胜利的果子，就是当我们这个枝子能够插在正确的树上。 Kalau kita nempel pada pokok, yaitu Tuhan itu sendiri, tak mungkin tak berbuah. 如果我们连住在这个正确的树上，就是主自己，我们不可能没有结出果子来。 Jadi kalau kita mau menemukan satu sukacita yang sejati, mesti nempel dengan Tuhan. 如果我们要找着这个正确的、真正的喜乐，我们要靠主， Tidak ada cara lain, saudara. 没有别的方法。 Ya, kalau nempel pada yang lain, 如果我们连着别的， maka kita menemukan bahwa ternyata kita nggak mampu menjalani hidup ini. 我们就会发现我们根本没有能力去行走我们的生活路程。 Kekuatan menjalani hidup ada ketika kita ada teguh atau tetap di dalam Tuhan. 我们能够有力量的过我们的生活，如果我们站稳在主里面， Sehingga kita melihat atau memandang sesuatu dengan cara yang sudah berbeda. 好让我们的看法看待这个世界是不同的眼光。 Saudara, seorang ibu bisa marah-marah besar ketika anaknya itu menjatuhkan ya keramik kesukaannya. 因为母亲她能够发很大的脾气，当她的孩子打破了她最爱的这个纯品， Dengan kata-kata yang begitu kasar. 用很粗鲁的语言， Seolah-olah ini keramik ini adalah hidupnya. 好像这个瓦器就是她的生命一样。 Udah tahu ini dibeli dari jauh, sekarang nggak bisa keluar negeri, kau pecahkan lagi. 你已经知道我是外国买回来，但是现在你打破了，然后我找不着了。 Nah saudara, hidup dikuasai emosi, 因为他的生命被这个情绪控制， ya, lupa dengan Tuhan. 他忘了上帝。 Ketika kita mengingat Tuhan dalam hidup kita, 当我们纪念主在我们的生命里， maka kita akan melihat segala sesuatu tidak ada yang lebih penting daripada saya tetap bertumbuh di dalam Dia. 我们就看待别的东西不重要，别的事不重要，比起我们能够成长在主里面。 Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini yang mungkin tak sesuai dengan keinginan saya, 所以当一件事不顺从我的心意发生的时候， ketika seseorang di dalam Tuhan, dia akan melihat bahwa Tuhan, apa sih sebenarnya maksudmu di dalam semua ini? 当一个人藏在主里面，他就会找主，你的旨意在这件事上是什么？ Apakah kita ada dalam Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara? 弟兄姐妹，是否这时刻我们有藏在主里面？ Coba kita pikir selama ini saya kok rasa nggak bahagia. 我们试着去想，是否这一直以来我真的幸福？ Permisi tanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam keseharian kita. 请问大家，你的关系与上帝在每天的生活里是怎样的？ Kedekatan kita dengan firman Tuhan bagaimana sekarang? 我们亲近主的话是怎样？ Kita sedang di dalam Tuhan atau justru di luar daripada Tuhan? 我们现在是在主里面，或者在主以外呢？ Sekalipun mungkin kita ada di dalam gereja. 虽然我们可能是在教会当中， Dalam pandemi seperti ini saudara, saya menemukan dua golongan jemaat. 在这个疫情期间，我发现有2种的会友。 Yang pertama adalah ketika kena COVID atau kena dampak daripada COVID, ia justru ya semakin dekat di dalam persekutuan, di dalam
gereja. 第一种的信徒就是当他被传染了这个疫情的时候，他能够仍然的在这个会友当中，在主里面， Dia menemukan kekuatannya ternyata di dalam Tuhan. 他能够得到他的力量，原来是在主里。 Apa yang selama ini dia pegang ternyata sekarang habis seketika. 他一直以来所抓住的，现在一切都消失了。 Maka akhirnya dia pegang Tuhan dan dia mendapatkan dia kembali sukacitanya. 他能够发现他得到了主在他的力量在主里面，然后他发现了他的自己。 Golongan jemaat yang kedua adalah 第二种的信徒就是 ya, diterpa oleh sakit penyakit, 被这个病痛打败了， masalah bisnis, 然后生意上有问题， masalah keluarga, 或者家庭出现问题， membuat dia pelan-pelan menghilang daripada peredaran yang ada di antara sesama komunitas orang percaya. 让他慢慢的消失，从这个信主的人中间的流淌。 Setelah dikunjungi dan didapati ternyata dia sedang ada di luar Tuhan. 当我们探访他的时候，也发现他原来他已经在主以外了。 Dan apakah hidupnya lebih baik? 是否他的生活更好呢？ Saya bilang kepadanya, 我对他说， saya bilang kamu tidak mungkin akan lebih baik ketika engkau di luar Tuhan. 我对他说，如果你在主以外，你不可能变得更好。 Kau tetap tak akan dapat satu kepuasan dan sukacita lagi ketika engkau di luar Tuhan. Coba saja. 在主以外，你不可能再得到一种的满足感，或者那真正的喜乐，你可以试。 2 tahun menghilang dari peredaran, saudara. 2年，他消失了在我们的中间。 Ya, tapi kata-kata itu terus terngiang di dalam pikirannya. 但是我说的话一直的浮在他的脑海里。 Awal tahun ini muncul lagi dia. 这个年开始的时候，他又再出现了。 Bertemu dengan saya dan berkata, 遇到我，然后他对我说 saya lari membelakangi Tuhan. 我逃离了主，背叛了主。 Saya marah, saya kecewa dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam keluarga saya. 主对我所做的，对我的家庭所做的，我失望，然后我生气。 Saya berpikir saya bisa marah dengan dia dan lari daripada dia. 我想我可以对他发火，然后从他里逃走。 Tapi saya merasa emosi saya nggak karu-karuan. 但是我觉得我的情绪乱七八糟， Hidup saya tidak pernah stabil. 我的生活没有平静过。 Hari ini saya datang kembali. 今天我就倒回来， Saya mau tetap di dalam dia. 我要仍然住在他里面。 Nah ini saudara, ketika dalam penderitaan sekalipun, 所以弟兄姐妹，这就是在苦难当中， Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, berdirilah teguh di dalam Tuhan. 保罗提醒腓立比的教会，你在主里要站稳了。 Kalau engkau tidak teguh di dalam Tuhan, maka goyahlah seluruh hidupmu. 如果你没有靠主站立的稳，你的生命就会被摇动。 Peganglah pada Tuhan, saudara. 要抓住主， Baru setelah itu engkau dan saya dapat belajar bersyukur. 你和我，然后才能够学习怎样这个感恩。 Kita baca bersama. 我们一起来念。 Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. 我们要凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Untuk dapat mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita, kita mesti belajar bersyukur, saudara. 要得到幸福，在我们的生活里，我们要学习感恩。 Berterima kasih atas seluruh keadaan sekalipun itu tak cocok dengan keinginan kita. 我们谢恩，虽然那事所发生的根本不合我们的心意。 Nah, saudara, ada seorang ini ya, bapak ilmu stres ya disebut ya, Hans Seyler. 有一位被称为是这个压抑的这个压抑学的父亲，就叫 Hansel。 Ya, bapak ini menyatakan bahwa ungkapan syukur itu akan menimbulkan satu energi yang melebihi semua sikap lain dalam hidup kita. Ada energi yang keluar yang luar biasa. 这个压抑学或者压力学的父亲这样说，就是我们的感恩能够引起情绪上最大的力量。 Orang yang bisa bersyukur akan menjadi orang yang berbahagia. 一个能够感恩的人，就是能够成为一个幸福的人。
Orang yang tak bisa bersyukur akan menjadi orang yang sangat rawan stres. 假如一个人不懂得感恩，他就很容易受到这个压力。 Coba ingat-ingat saudara, kenapa hidup kita itu jadi rasa berat? 我们试着去回想我们的生活为什么变得很沉重， Karena sulit bersyukur. 因为我们很难感谢神。 Ya. Kulit hitam manis pengennya putih dikit. 如果我们的皮肤有点黑，我们就想要白肤。 Sampai ke parkiran gereja, apa kendaraan yang kita pakai dibandingkan dengan orang yang pakai, dibandingkan lagi. Tak bisa bersyukur. 我们到达了教会的停车场，我们就比起我们的汽车跟别人的汽车是怎样，我们不懂得感恩。 Main musik di gereja, anak-anak muda bilang ganti ganti keyboardnya, ganti ininya. Saya bilang, saya lain kali saya bawa kamu ke gereja yang lain yang lebih parah, kau lihat supaya kau bisa belajar bersyukur. 我们的年轻人弹琴的时候就说姐，我们应该换了新的乐器，然后我就说我要带你到穷的教会去看看。 Yang udah punya pasangan, lihat pasangannya dengan lihat pasangan orang lain, kok lebih enak dilihat yang sana ya, yang sini kok nyumpek-nyumpekin ya. 有配偶的人看见我们的配偶，然后看见别人的配偶，觉得那边的比较舒服，我的为什么有点扎心呢？ Lebih lembut, kok itu kasar amat punya saya di rumah ya. 他的比较温柔，然后我在家里为什么那么粗鲁呢？ Lihat anak orang lain, ih kok sopan ya. 看见别的孩子为什么那么有礼貌？ Lihat anak sendiri, aduh mau disuruh panggil orang, udah disuruh-suruh, masih suaranya itu kadang nggak mau keluar. 看见自己的孩子，我们要教他很难动的，然后有时候声音也说不出来了。 Kumpul-kumpul dengan teman, cerita-cerita soal satu bulan gajinya berapa. 聚会跟其他的朋友，然后讨论一个月的工资有多少。 Aduh jam pulang saya lebih lambat, tapi kok gaji saya lebih sedikit daripada kamu, kamu lebih enak ya, dan lain-lain. 我的工作时间比较长，回家很慢，为什么我的薪水就比较少呢？ Tak bisa bersyukur membuat hidup sangat amat berat. 不懂得感恩，使得我们的生活非常的沉重。 Orang yang dipenuhi oleh roh Allah, saudaraku. 一个被圣灵充满的人， Hidupnya ringan, karena segala sesuatu dia akan syukuri. 他的生平是很轻的，因为一切他都能够感恩。 Sudah menikah, ya syukur. 已经结婚了，感谢神。 Pulang rumah masih ada orang. 回到家里有人， Enak tidak enak dilihat itu abaikan lah ya. 我们看 Tapi ada orang 养眼不养眼没关系，因为有人。 yang masih sendiri, single, ya bersyukur. 还单身的也要感恩。 Ya kan? Mau kemana-mana tak perlu izin-izin, keluar saja. 是不是这样啊？我们要出外根本不需要人的允许， Nikmati kesendirian. 我们能够享受自己一个人过， Dengan lebih produktif untuk pekerjaan Tuhan. 我们更有效力的为主的工作。 Jadi jangan meratapi nasib sendiri. 所以不要叹息对自己的生平， Mengasihani diri sendiri. 然后觉得自己挺可怜的， Seolah-olah hidup kita yang paling menderita. 好像我们过的是最痛苦的一个人， Akhirnya hilanglah sukacita kita. 我们就失去了我们的喜乐。 Saudara, cobalah engkau memulai hari-harimu dengan bersyukur. 我们试着开始我们的日子用感恩， Ya, bersyukur atas segala sesuatu yang ada. 我们感恩对一切我们拥有的， Maka engkau akan lihat bagaimana semangatmu dalam menjalani hari akan menjadi berbeda. 你就会看见你的经历在过你的生平，在每一天是不同的。 Coba untuk set pikiran kita, apa yang bisa disyukuri oleh dengan adanya orang-orang di sekitar kita. 我们来调整我们的思维，我们怎样为我们周遭的人感恩。 Mulailah bisa mengucapkan terima kasih atau pujian kepada orang lain. 我们开始学习能够对别人称赞或者感谢， Sehingga kita tidak selalu melihat kelemahan orang lain lebih banyak daripada kelebihan apa yang dia punya. 好让我们不会看见一个人他更多的短处比起他的长处。 Mari saudara belajar bersyukur. 我们一起来学习怎样感恩。 Ya. Dan saudara, untuk dapat berbahagia saudara, 弟兄姐妹，我们能够成为幸福的人。 Yesus mengajarkan kepada kita, 主耶稣教导我们， kita baca sama-sama, 我们一起来读。 adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. 施比受更有福。 Ya.
Kunci untuk kita dapat dipenuhi roh sukacita adalah kita set pikiran kita lebih bahagia memberi daripada menerima. 我们的钥匙要成为幸福的人，我们要设置我们的思想，就是施比受更有福。 Yesus Kristus memberikan teladan agung kepada kita. 耶稣基督给我们伟大的榜样了， Dia memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. 他舍了他自己，他的性命，为了多人成为赎罪。 Di sanalah kemuliaan sorga dinyatakan kepada dunia. 在那里，天堂的荣耀就展现对世上的人， Dan umatnya bersukacita menerima karya penebusan darinya. 然后他的子民非常的喜乐，能够接受从他那里来的救恩。 Dan ia mengatakan kepada setiap kita adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. 然后就教导人施比受更有福。 Mengapa kita sulit untuk bahagia? 为什么我们很难幸福呢？ Karena kita punya mental menuntut orang lain melakukan terlebih dahulu untuk kita. 因为我们的观点就是要人先对待我们。 Mengapa saya marah? 为什么我会生气？ Karena saya senyumin dia, dia tak balas saya. 因为我向他微笑，然后他没有回我的微笑。 Saya dulu tolong dia waktu dia susah, sekarang dia lupa saya. 他有困苦的时候，以前我帮助他，现在他忘恩了。 Wah, awas dia ya. 现在他要小心， Tak bakalan lagi saya urus-urusan dia. 我就不会再帮助他了。 Maka bukannya dipenuhi kasih, malahan jadinya membenci. 所以不是被爱充满，但是充满了恼恨。 Karena apa? Karena kita menuntut penerimaan yang sama ketika kita memberi sesuatu. 因为我们要求同样的接纳，当我们施的时候， Ketika kita memiliki satu sikap, ketika saya memberi, saya tidak mengharapkan apapun. Orang balas kepada saya, maka agak lega sedikit hidup kita, saudara. 如果我们拥有一种的态度，就是当我们施给别人的时候，我们没有盼望他的回报，我们的生活就会变得比较轻一点。 Berapa banyak anak-anak muda bahkan kaum wanita ya, termasuk ibu-ibu ya, kecewa dengan pasangan karena tidak romantis. 有许多年轻人或者女士们结婚了以后，她发现她的配偶根本不浪漫，她就失望了。 Ini keluhan banyak ibu-ibu ya kepada saya. Saya bilang mau didoakan apa suaminya? Doakan romantis dikit lah katanya. 这就是女士们的问题当我问他们要不要为你祷告什么，她说你为我的丈夫祷告好，让他比较浪漫一点。 Kalau ketemu kaum prianya saya bilang romantis dikit lah Pak. Dia bilang mau gimana? Ya memang kayak beginilah gayanya. 如果遇到男生，我就对他们说先生你就浪漫一点了。然后他说我还要怎样？我这个生活水平就是这样的。 Karena apa? Karena wanita memberi ya romantis kepada pasangan, berharap pasangan melakukan hal yang sama. Tapi yang didapati ya tidak bisa seperti itu. Akhirnya kecewa. 为什么这样？因为常常女士们送礼物或者给什么给她的配偶，她是盼望得到了一样的回报，但是因为风格的不同，然后她最后还又失望了。 Saya bilang kalau dia jadi romantis, dia jadi orang lain. Janganlah. 然后我对她说，如果她变成浪漫，她就变成别的人，就不要吧。 Biarlah dia jadi dirinya sendiri. 让她变成她自己就好。 Memberi. 是 Memberi apa saudara? 是什么呢？ Pengampunan? 是否原谅？ Orang tidak bisa melakukan apa yang telah kita lakukan yang baik bagi mereka. Bisa kita mengampuni dia? 一个人没有对我们做到我们说是好的，是否我们愿意原谅他？ Berapa banyak orang tidak bisa bahagia karena ada satu beban berat dalam dirinya, dia tidak bisa mengampuni orang lain. 许多人他心里有这个沉重的负担，因为他不愿意、不能够原谅别人。 Anak-anak muda ada yang bermasalah dengan hubungan dengan orang tua, melayani Tuhan di gereja, tapi ada kekosongan dalam diri karena hubungan dengan papa mama tidak baik. 许多年轻人他虽然在教会里侍奉，但是他跟父母的关系不好，然后侍奉虽然侍奉，但是里面是虚空的。 Sebelum engkau dan saya melepaskan, memberikan, mengorbankan sesuatu, maka kita belum bisa menerima sukacita dari Tuhan itu. 所以你和我还不能够做到施给或者原谅，或者能够给予某些东西，我们对主里面，在主里面就得不到这个喜乐。 Mari saudara memberi lebih bahagia daripada menerima. 我们就施舍，因为施比受更有福。 Melayani lebih bahagia daripada
dilayani. 我们服侍人比我们被服侍是更有福的。 Ini adalah prinsip kehidupan kekristenan. 这就是我们基督徒生活的原则。 Kalau kita bisa menghidupi ini saudara, maka enaklah hidup kita. 如果我们能够活出这些，我们的生活就会很好，很享受了。 Saudara yang terkasih, yang berikutnya. 亲爱的弟兄姐妹们，接下来 Milikilah selera humor dikit ya. 我们要有一点幽默感 Mau bahagia itu hidup itu sudah susah, jangan dibikin berat. 因为我们过的生活是够苦了，我们不要加沉重 Ya, santailah dikit. 我们能够这个放松一点 Kita tahu Ukraina sama Rusia perang. 我们也晓得这个俄罗斯跟这个乌克兰正在打仗， Tapi tolong jangan bawa suasana perang di dalam rumah kita ya. 但是不要带那个打仗的气氛进入我们的家庭， Jangan bawa suasana perang di dalam gereja. 我们不要带那个打仗的气氛进入我们的教会， Santailah. 我们要懂得怎样这个 Saya 比较舒 kadang-kadang 适。 bingung sama orang, hidup sudah susah, kenapa tanya mau makan apa aja dibikin rumit. 有时候我觉得人很奇怪，为什么我们生活已经够难了，要吃什么还要问？ Saudara, kalau saya di gereja kalau rapat soal makan lama-lama, saya tiadakan konsumsi. 弟兄姐妹，如果在我的教会开会的时候，他们讨论很久关于这个食物，我就会除去这个食物。 Wah, saya bilang jangan pusing-pusing untuk hal yang kayak begini-beginian. Santai saja, mau makan apa, yang penting kumpul lah. 我说根本我们不需要头晕关于这个食物，如果我们能够聚会就已经好了。 Ya. Kadang-kadang kalau Anda terlalu serius dengan segala sesuatu, saudara, ya rawan stres. 弟兄姐妹，如果你太认真在某些事上，你就会有压力， Sulit untuk bahagia. 我们很难能够幸福 Maka milikilah selera humor sedikit. 所以我们需要拥有一点幽默感。 Ya. Mau makan apa hari ini? 今天要吃什么呢？ Aduh mikirnya serius banget ya, pusing sudah ya. 很认真去思考，我觉得很头痛。 Mau latihan jam berapa nanti? 待下我们要训练几点？ Wah, juga berargumen kenceng sekali. 也在讨论，也在辩论。 Akhirnya dengan siapapun karena pembawaan terlalu serius dan semua dibawa serius. Bukan berarti nggak boleh serius saudara ya. 因为我们的这个性格是比较认真，所以一切我们就很严肃，一切都带这个严肃在里面。 Tetapi orang yang punya selera humor akan bisa meredam suasana yang ada. 但是如果一个人有这个幽默感，他就能够控制，能够压制一些事。 Satu kali orang tua murid dengan sangat marah dia telepon saya saudara. 有一次这个学生的家长他很生气的打给我电话 Urusan sekolah ini ya. 因为这个学校的事 Dia bilang, Bu Lili, saya mau ketemu sekarang. 他说布利，我现在要遇见你， Saya tidak mau ketemu orang lain, hanya mau ketemu kamu. 我马上要见你，不要见其他的人。 Saya sudah marah sekali. 我非常的生气 Kenapa anak saya nilainya gini. 为什么我的孩子的分数是这样？ Saya bilang, Cek, kau tenang dulu. 我对他说姐你先定下来吧。 Kamu marah-marah begini, bagaimana saya berani ketemu kamu? 你那样的生气，我怎样敢去面对你呢？ Lu lagi pengen makan apa sekarang? Aku 现在 bilang. 你要吃什么？ Lu mau ketemu? Saya ketemu. Lu mau ketemu di kafe mana? 你要遇见我，可以在哪个咖啡厅遇见呢？ Kita tenang-tenang makan bisa? 我们是否能够放轻松的来坐下吃东西？ Saya mau ngomong, tak mau makan. 他说我要说话，我不要吃东西。 Kamu relax dulu, makan dulu baru kita ngomong. Mau enggak perjanjiannya? 我说你先放松如果我们先吃，是否我们可以同意？ Dia mulai mereda, saudara. 然后他就慢慢的静下来， Akhirnya kami ketemu. 然后最后我们就见面。 Oh, dengan muka garang dia datang. 他这个很凶巴巴的脸， Saya senyumin dia. 然后我对他微笑。 Kau tak usah ngomong dulu ya, aku bilang ya. Kau duduk dulu, kau minum dulu, kau makan dulu. 好，我说你不要先说话，你先坐下来，然后先喝点东西，吃点东西。 Kayaknya dia geleng-geleng, dia ini orang apa ini ya, orang udah emosi ya. 然后他就在摇头，这个他会以为我是怎样的一个人，他已经生气了。 Coba kalau saya tanggapi dengan serius, sejak ditelepon sampai ketemu saudara, apa enggak jadi perang dunia 3? 如果我这样严肃的遇见他，直到从他打电话直到我遇见他，
会发生什么事？世界第三大战， segala pembicaraan berjalan dengan mulus, dengan baik. 然后一切的讨论顺利的进行， Hanya ada salah paham sedikit saja. 只有一点点的误会而已。 Tapi selera humor itu bisa meredam banyak masalah besar terjadi. 但是这个幽默感能够控制许多大事不会发生。 Maka Roh Kudus di dalam hati orang percaya itu ya, sukacita yang meluap itu ya, sekalipun kondisi di luar kita itu begitu menegangkan, tapi di dalam itu ya ada satu ketenangan dan ada satu kebahagiaan tersendiri untuk kita melihat segala sesuatu yang ada di luar. 所以当圣灵能够充满我们的心，我们的心里就会充满了喜乐，喜乐流露出来。虽然在我们的周围发生了非常严重的事，但是一切因为有这个圣灵的力量控制，有喜乐，我们就能够将一切的大事变成平静。 Inilah buah Roh Kudus. 这就是圣灵的果子， Inilah sukacita dari Tuhan. 这就是从主而来的喜乐， Bukan karena kondisi luar, 不是因为外在的情况。 tapi karena di dalam memang luapan, letupan itu ada, sehingga pasti dampaknya itu keluar. 但是因为从里面能够满溢出来、流露出来，里面的有一种的这个泡泡，所以能够影响外在。 Saya ambil satu contoh, seorang pengarang lagu hymn yang begitu banyak, yaitu Fanny Crosby. 我拿一个例子，就是有一位非常多写这个诗歌的一位叫做 Fanny Crosby。 Ya, dia dalam kondisi buta sejak kecil. 从小出生他就是这个盲目的。 Ya, pada umur 8 tahun dia bilang begini. 在8岁的时候，他这样说。 Dia bilang betapa banyak rahmat yang saya bisa nikmati. 他说：“那么多恩典，我可以享受的， Walaupun itu tak dapat dinikmati orang lain. 其他人享受不到的。 Menangis dan mengeluh karena buta, 因为瞎了眼，我就哭或者叹息， saya tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian. 我不会也不能够这样做。 Ini adalah keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. 这就是一个决定，改变了他整个生命。 Oke, saya buta. 好，我本来就是瞎了眼， Apakah karena saya buta saya tak dapat bahagia? 是否因为我瞎的眼睛，我就不能够得到这个幸福呢？ Apakah karena saya buta saya setiap hari harus meratap dan mengeluh sepanjang hari? 因为我是一个盲者，我就一天到晚要叹息或者这个埋怨呢？ Saya tidak akan berbuat demikian. 我不会那样做的。 Maka lagu-lagu yang dibuatnya saudara, 所以他所写的诗歌， kalau kita tidak pernah tahu kondisi hidupnya, 如果我们不曾知道他生命的情况， kita berpikir dia orang yang lebih bahagia daripada orang yang manapun juga. 我们会想象以为他是更幸福的人，比起所有的人， Karena lagu-lagunya berisi pengharapan. 因为他的诗歌是充满的盼望。 Biasanya kita nyanyi lagu apa? Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi. Ya, jaminan, pengharapan. Itu karangan dari Fanny Crosby. 就像我们常常唱的一首歌，就是有福的确志，我们会以为他是很喜乐的一个人，他生命是很好的人。 Banyak orang normal tidak bisa mendapati bahagia dan sukacita seperti dirinya. 很多这个正常的人都得不到像他那样的喜乐。 Pada ulang tahun yang ke-92, 在他92岁的生日里， dia dengan sukacita dia ngomong begini. 他非常的喜乐，他这样说： Jika ada orang di dunia ini lebih bahagia daripada saya, 如果在这个世界上有一个人比我更幸福的话， bawa dia ke sini, saya mau menyalami dia. 你就带他到我的面前，我要向他握手。 Dia menempatkan dirinya dalam keterbatasan fisiknya lebih bahagia daripada orang manapun juga. 他虽然他身体上有缺陷，但是他把自己的地位方位放在最幸福的一个人， Karena dia menemukan itu di dalam Tuhan. 因为他找着这个喜乐在主里。 Bahagia yang tak dapat dikontrol oleh perubahan situasi dan kondisi fisik. 这种幸福不会被外在所影响，或者他的身体的缺陷所影响。 Inilah bahagia dari sorga 这就是天堂而来的幸福， yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 主已经赐给我们的， Telah diberikan kepada kita saudara. 已经赐给我们的弟兄姐妹。 Dan ini dapat kita ambil
我们可以取过来。 ketika kita tetap di dalam Dia. 当我们藏在它里面， Berdiri teguh di dalam iman pengharapan kepada Dia. 稳固的站在我们的盼望的信心向他， Menghadapi segala persoalan tetap dengan hati yang bersyukur kepada semua rencananya yang terbaik. 面对一切的问题的时候，我们仍然能够感恩对他美好的旨意、他的计划。 Memberi diri baginya, 我们献出自己的给他， bagi orang lain. 对其他人， Sehingga penuhlah sukacita kita. 好让我们的喜乐就充满了。 Mau bahagia? 是否你愿要这个幸福呢？ Mau bahagia saudara? 弟兄姐妹要幸福吗？ Katakan kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita, harus bahagia. 我们对周围的人，你要幸福， Ya, bilang kamu harus bahagia. kamu harus bahagia，你要幸福， Kamu bisa bahagia. 你可以幸福的， Kamu bisa bahagia 你可以幸福的， di dalam Tuhan. 在主里面 Ya, berikan senyum boleh? 啊， 呀 给大家 berikan 微 senyum 笑，可以吗？ Ya. Nah, ini saudara, indah bukan? 啊，是否很 呀 美好？ Sukacita dari Tuhan ada bersama dengan kita. 啊，有从主而来的喜乐在我们中间。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, 主啊， kami ingin bahagia. 我们要幸福， Sebab Tuhan telah berikan itu pada kami. 因为你已经赐给我们了， Kami telah punya sumbernya itu. 我们拥有它的源头了。 Jangan biarkan kami, kebahagiaan kami dirampas oleh berbagai macam perubahan situasi dunia. 别让我们的幸福被这个世界的变换所改变。 Sekali lagi kami ingin menemukan kebahagiaan itu di dalam seluruh keberadaanmu Tuhan. 这次我们要找着这个幸福在主里面的一切， Tolong kami untuk kami boleh menghidupi buah Roh Kudus ini. 帮助我们能够活出圣灵的果子来。 Sehingga ketika kami mengasihi Tuhan, 好让当我们爱主的时候， mengasihi sesama kami, 爱我们的邻舍的时候， kami yakin kebahagiaan itu akan muncul dari dalam diri kami. 我们深信我们的幸福就会发出我们的灵舍， Melepaskan pengampunan, 能够放出这个原谅， memberikan diri untuk dapat berguna bagi orang lain. 持久啊，能够对别人有用处， Tanpa mengharapkan balasan apapun. 但是没有盼望回报， Biarlah pembalasan itu menjadi bagiannya Tuhan. 但愿回报是主的份。 Dan kami tidak mau diribetkan dengan hal-hal yang merusak sukacita kami. 我们不要为一些败坏我们喜乐的繁忙， Tolong kami Tuhan, 主啊，帮助我们， mampukan kami 帮助我们能够 hidup dalam kebahagiaan di dalam-Mu. 活在幸福里。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 神赐福大家。